saat ini kamu ditimpa kedahsyatan dicampur dengan dahsyat yang kedua. Maknanya apa? Apa dia? Iaitu kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sedih meninggalkannya. Harta, anak-anak, keluarga dan dunia. Kemudian kamu ditarik pula dengan kesakitan. Lepas tu kamu disambut pula dengan malaikat azab. Sak bisak. Faham tak? Kedahsyatan dengan kedahsyatan. Faham tak? As-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Pada saat itu kamu semua roh akan dibawa balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, roh ni dia akan kumpulkan balik semula. Okey, kumpulkan balik semula. Roh saya, roh tuan-tuan, roh Tuan Haji, tuan-tuan, roh Haji Afifi, bila keluar tu kita akan kumpulkan balik semula. Tempat kumpul roh ataupun nama roh ni diasingkan. Ada 2 tempat je namanya. Okey, pandai pun Haji. Kita belajar dah hari tu. Dalam surah Al-Mutaffifin. Apa nama tempat dia? Siapa ingat? Ya, tempat orang jahat namanya Sijin. Sijin tu dalam bahasa Arab sijnun, penjara. Namanya Sijin, tempat hina. Dan orang yang beriman dan baik akan dikumpulkan satu tempat yang lain. Namanya Illiyin. Tempat orang beriman dan orang baik namanya Illiyin. Okay? Sijin, Illiyin. Clear? Baik. Hadirin semua, roh itu akan keluar. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nanti sampai waktunya manusia semuanya akan dibawa menghadap kepada Allah Ta'ala. Sekarang habis bab akhirat. Tuan-tuan, daripada cerita ini, apa yang kita boleh ambil pelajaran? Haji, bila umur kita habis, Ji? Bila peruntukan umur kita habis? Bila, Ji? Jawab. Cakap. Hadirin semua, bila peruntukan umur yang Allah tetapkan bagi kita, yang kita tak tahu bila habis dia dah tetap dah begini, berjalan sampai waktunya, apa pun juga dia akan mati pada waktu itu. Habis. Saya akan habis, tuan-tuan akan habis. Masa saat keluarnya itulah hakikat bermula kehidupan kita yang sebenar dan baru. Kenapa? Kerana saat itu bukan lagi tempat ujian. Dan pada waktu itu bukan lagi tempat beramal. Maka itu adalah tempat hakiki yang akan kita mulakan kehidupan. Artinya kematian sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat sahaja. Bezanya tempat itu tak boleh beramal, tempat ini boleh beramal, tu je. Transit saja, tuan-tuan. Kalau kita faham makna dan hakikat itu. Hadirin yang saya kasih sekalian, roh kita akan keluar daripada jasad. Jasad kita yang cantik, tuan-tuan. Potongan 30, 20, 50 contohnya, tuan-tuan. Okey, muka yang cantik-cantik, kulit yang mulus-mulus, semua saat roh keluar daripadanya, maka tidak ada nilai lagi dah badan itu. Yang bernilai pada waktu itu adalah roh dia saja. Dan roh akan keluar menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada roh yang sengsara dan ada roh yang bahagia. Roh yang sengsara digambarkan dalam ayat ini. Roh siapa? Fala saddaqa wala salla. Tetapi dulu dia dekat dunia. Ni cerita kat dunia balik dah. Tadi akhirat kan? Roh cabut kan? Menghadap Tuhan. Baca cerita balik kat dunia. Fala saddaqa wala salla. Dia itu tidak membenarkan Rasul. Maknanya tak beriman. Wala salla, dan tidak solat. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Dikatakan kalau ayat ni, dalam konteks ayat ni lah tuan-tuan. Konteks ayat ni namanya Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Sebab apa? Dia fala saddaqa. Pada waktu itu dia tak beriman kepada Nabi. Tak apa lagi, wala salla, dia langsung tidak salat, menunaikan salat. Tuan-tuan, dalam ayat ni ada ulama kata saddaqa maknanya tidak sedekah, iaitu tidak zakat. Zakat tak bayar, sembahyang pun tidak. Tetapi yang lain mengatakan saddaqa artinya tasdik, membenarkan, iaitu
Dia tidak membenarkan Rasul sebagai utusan Allah untuk dia taat, dan dia tidak mendirikan sembahyang. Tuan-tuan cuba tengok. Dekat sini ada dua benda yang disebut, yang ditinggalkan ketika di dunia. Dan ini menjadi penyesalan besar. Mereka nanti rohnya akan berada dalam keadaan yang sengsara. Iaitu dua. Apa dia? Beriman, percaya, dan cakap. Nah, buka cerita Firamli pula nanti tuan-tuan kita. Action. Diam je dia. Cakap. Hadirin semua. Dan fala saddaqa wala salla. Dia tidak membenarkan, iaitu tak beriman, tak yakin dan tak percaya, dan tidak sembahyang, tak solat. Maknanya dua ini kalau tak buat di dunia, inilah punca paling besar kesengsaraan di akhirat. Tak beriman, tak percaya maknanya, tak yakin. Yang keduanya, tinggalkan sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang penting. Dan saya tahu tuan-tuan semua insya-Allah jenis orang tak tinggal sembahyang. Tetapi tuan-tuan, kalau kita nak anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita juga selamat, maka kita kena ajak mereka untuk solat. Nasihat mereka untuk solat. Tuan-tuan, kita kalau tengok orang, kita pandang dengan penuh kasihan. Kalaulah dicabut rohnya dengan penuh kesengsaraan, kesian juga dia. Kalau dia tak sembahyang, maka kita nak kebaikan kepada orang, kita ajak dia bersama untuk solat, semoga selamat daripada ini. Abu Jahal bin Hisham la saddaqa wala salla. Tidak sedekah, solat pun tidak. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi lebih daripada itu, dia dustakan Nabi pula. Dia macam ni tuan-tuan, orang tak nak ikut satu cerita. Faham? Contoh tuan-tuan, tuan-tuan datang kuliah ni, contohnya. Tuan-tuan dengar ustaz cakap. Dengar je, dengar. Dengar tu, tapi dalam hati kata, ya je ustaz tu. Memang ada pun orang macam tu. Ada. Ya je ustaz tu. Dalam hati je tuan. Itu tu gagah lagi, dia tak nak dengar, tak apa. Tetapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Kita dah cakap, dia pun bangun. Dah lah ustaz, dengar ustaz cakap buat sakit telinga je, saya nak balik. Ini ustaz cakap bukannya betul. Bukannya betul, kadzdzaba, dia dustakan. Tawalla, berpaling, lari. Begitulah perbuatan Abu Jahal bin Hisham kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi bohong, dusta, yang dibawa tak betul. Kemudian dia berpaling daripada Nabi SAW. Boleh tuan-tuan? Jadi berapa kesalahan dia buat? Berapa? 4. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Okey? Dah 4 dah. Okey. Dia dah ni, dia pun berpaling. Paling pergi mana? Summa dhahaba ila ahli yatamatta. Dia pun balik bertemu dengan ahli keluarganya. Yatamatta ayyatabakhar. Okey, tuan-tuan. Yatabakhar au yakhtal, artinya apa? Dia balik pulang jumpa keluarganya atau temannya atau sahabatnya dalam keadaan yang sombong, angkuh. Maksud di sini tuan-tuan, yatamatta ni jenis cara jalan. Dia bukan sombong. Sebab sombong dalam Quran ada makna lain. Tapi yatamatta ni cara jalan. Cara jalan yatakasal macam macam kalau orang dah bagi nasihat, ji kita ni insya-Allah ji, mudah-mudahan kita ni Allah Taala ni kalau kita buat amal begini, dia faham tuan-tuan? Jalan orang macam tu. Jalan orang dengan dilembikkan badannya, dengan faham tak? Dia orang kata apa? Pelicik dia. Faham tak? Dia balik tu contoh bahasanya, dia tu cakap bukannya betul. Nampak? Gaya itu, itulah gaya Abu Jahal. Faham tuan-tuan? Jangan buat gaya tu. Perlicik. Thumma dhahaba ila ahli yatamatta. Perleceh Nabi SAW. Tuan-tuan, dikatakan ketika buat begitu, Abu Jahal balik kat kawan dia ke, dekat ahli keluarganya, dekat teman-temannya, dengan gaya itu, ada riwayat menyebut Nabi pegang tangan Abu Jahal.
Kemudian Nabi kata, aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Maknanya apa? Sudah dekat kebinasaan kepadamu. Sudah dekat kebinasaan kepadamu. Kemudian sudah dekat kebinasaan kepadamu. Tuan-tuan, Abu Jahal dengar tuan-tuan, apa jadi kat dia? Dia punya sombong makin bertambah. Dia kata, adakah engkau dan Tuhanmu nak bagi ancaman kepada aku? Kamu tahu tak, aku dekat lembah ini orang yang paling mulia sekali. Sombong tuan-tuan. Aku dekat lembah ini orang yang paling mulia sekali. Kamu nak bagi ancaman kepada aku? Nabi sebut, aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Ini ancaman. Kerana apa? 4 tadi. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. 4 sebab. Quran balas dengan 4 perkataan. Aula laka fa aula. 2. Betul? Summa aula laka fa aula. 2 lagi jadi 4. Boleh tuan? Boleh faham tak faham? Haji faham tak faham Haji? Boleh. Kalau tak faham, buat faham je. Senang nak berhenti. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, kita Ramadan berapa bulan? 13. Kita dijumpai Selasa satu lagi tak? Ada jumpa kan? Okey, kalau kita jumpa Selasa lagi, saya rasa yang terakhir itulah nanti pada ayat yang seterusnya, ayahsabul insanu an yutraka suda. Sebab ayat ni dia satu cerita lain. Faham tak? So kita dah habis 2 bentuk kisah. Pertama, kisah roh dicabut. Nampak waktu tu keyakinan sebenar, adanya akhirat, adanya malaikat, adanya azab, adanya rahmat. Dan cerita kedua apa dia? Cerita di dunia tentang sifat dan perangai mereka. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat ini kalau saya boleh simpulkan, apa dia? Ingatkan mati dan ingat keadaan kita mati boleh menjadikan diri kita insaf dan melembutkan hati kita, dan ingat serta betulkan balik perjalanan hidup kita. Maknanya tuan-tuan jangan fikir kawan tu dah mati. Mak tu dah mati dah ya dia. Tuan-tuan tengok. Macam dia je. Tuan-tuan cuba bayangkan kita punya mati cara bentuknya macam mana. Maknanya kalau saya tuan-tuan, kalau saya fikir duduk, saya renung kalau mati waktu tu roh keluar, macam mana suasana keluarnya? Macam mana nampak terkejut waktu tu? Malaikat apa yang pergi ambil? Dibawa ke mana waktu tu tubuh terbujur layu dan sebagainya? Kita bayangkan. Membayangkan dan mengingatkan itu tuan-tuan, insya-Allah dia boleh melembutkan hati kita. Ingatkan kita balik. Benong seorang-seorang daripada mengimbau kenangan kehilangan seseorang yang sudah tidak kembali lagi. Baik tuan-tuan, kenangkan kita akan pergi tak kembali juga. Itu lebih baik tuan-tuan. Okay. Kenangkan tayar yang dicuri orang tak dipulangkan kembali. Baik tuan-tuan, kenangkan itu. Contohnya itu semua. Waltafatis saqu bisaq. Baik, hadirin yang saya kasihan, ada soalan nak tanya ke? Silakan. Adapun roh yang cabut oleh malaikat ada dia bertaraf dengan orang kafir. Dunia bertaraf itu. Of course tak sama je. Pastinya tidak sama. Orang yang beriman akan dicabut dengan baik dan lembut pun begitu sakit. Maka orang-orang kafir pastinya malaikat yang cabut bukan malaikat rahmat. Memang tak ada rahmat tuan-tuan. Memang tak ada rahmat. Ustaz, malaikat pun tak kesian ke? Malaikat ini dia cuma taat perintah. Ada yang jadi memang ganas. Diciptakan tu memang begitu sifatnya, ganas. Dia tidak ada rahmat. Memang tak ada rahmat. Dia taat je perintah Allah Ta'ala. Dia ni macam tentera yang diciptakan. Buat sahaja. Jadi tuan-tuan, saya rasa kadar cabutannya itu mungkin lain. Orang kafir sama orang kafir pun mungkin tak sama. Faham tak? Kafir dengan kafir tak? Kafir yang baik, baik ni maknanya jiran sebelah, dia tolong bersihkan rumah kita. Mungkin cara matinya tak sama dengan kafir yang betul-betul jahat. Yang betul-betul menentang, yang betul-betul agresif, ganas. Lain. Tuan-tuan tengok keadaan Ariel Sharon. Tuan-tuan Google je tuan-tuan. Ariel Sharon tahun 2020. Tengok keadaan dia apa. Apa keadaannya? Hidup tidak, mati pun tidak. Contohnya begitu.
Dan jadi begitulah hal keadaan. Kerana apa? Tuan-tuan tengok jahat dia macam mana buat kat orang Palestin. Jadi hadirin yang saya kasihan, itu perlu kita sama-sama cermati dan amati dengan baik. Soalan je? Assalamualaikum warahmatullahi. Bezanya iman ni percaya. Ya. Jadi bersama dengan orang Islam ke Islam. Kata kalau kita nak tarbiyah, dia kata kita ambil contoh kita ambil emas tu, dia ada sekarang ni emas di Gunung Meru dia katakan. Emas ketui besar tu. Beza dengan Al-Quran yang ni. Sekali lagi tak faham. Mana emas ada Di Bukit Gunung Meru, Seketui nampak. memang nampak emas tu, okey. Tadilah iman tu, Ustaz ada bayang cerita yang Ustaz kupakan tadi. Tadilah patut kamu Muslim menyangka bahawa tinggalkan terbiar dengan memberikan tanggungjawab. Bukan itu yang satu. Di atas tadi, Summa aula laka fa'aula. Dia kata dia tak nampak Al-Quran ni, benda tak nampak selindung. Oh, yang pasal awal tadi tu. Yang maknanya mata kita terhijab, yang macam tu. Selindung. Jadi emas tu orang nampak. Jadi macam mana nak yakin yang tak nampak? Yakin kan nampak. Tuan-tuan, nak yakin saya dah sebut dalam kuliah yang lalu. Yakin ini memang benda yang kebanyakan kita yakin semua tak nampak. Rukun iman ada berapa? 6. Sebutkan dalam 6 tu yang nampak mata kasar. Semua tak ada. Tetapi kita boleh yakin dan percaya dengan apa? Dengan bukti-bukti, hujah-hujah yang akal kita setuju dengan penghujahan itu. Tak boleh tolak akal kita. Dalil akli dipanggil. Tak boleh tolak hujah dan bukti itu. Tuan-tuan, maka itu dinamakan sebagai penghujahan dan pendalilan kepada perkara seperti ini. Untuk kita sama-sama amati, fahami dan cermati dengan baik, tuan-tuan, maka kita sama-sama lihat, renung dan fikir dengan baik bagaimana hal keadaan ini dapat kita buat, iaitu iman mesti ditambah dengan ilmu, bukti, dalil, kemudian dia akan yakin dengan kuat. Bahkan keyakinannya itu lebih kuat daripada apa yang dia nampak. Itu namanya iman. Dia percaya walaupun dia tak dapat menyentuhnya lagi. Wallahu a'lam. Panjang. Silakan Haji dulu dekat depan. Ringkasnya je. Hijab kita. Kita nampak hijab. Dibukakan hijab kita. Ya. Masa roh sampai ke kerongkong, hijab semuanya terbuka. Sebab itu ketika roh sampai di sini, taubat tak ada dah. Sebab apa? Kamu dah nampak dah dengan nyata, baru nak bertaubat. No. Masa belum nampak, kamu bertaubat dengan yakin iman, diterima. Tetapi kamu buat waktu dah nampak, keyakinan itu tak bermanfaat lagi dah. Okay? Tak bermanfaat lagi. Memang nampak. Roh kita sampai sini, roh mata dah terkeluar, tuan-tuan. Nampak dah segala-galanya. Yang kita tak nampak tu semuanya nampak. Silakan Jefi, ringkas sahaja. Tubuh. Ya. Ke pintu kubur nah? Oh. Perjalanan seterusnya. Adakah roh selepas keluar daripada tubuh dia akan ikut sampai ke kubur? Jawapannya saya tak tahu. Betul, saya tak tahu tuan. Tetapi yang saya rasakan mungkin boleh menjawab soalan itu berdasarkan ayat yang kita baca tadi, waqilaman raq ini dalam bahasa Arab artinya yarqa, iaitu naik. Iaitu mungkin roh kita terus dibawa naik. Dibawa naik oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Okay? Dibawa naik. Wallahu alam. Ataupun mungkin bagaimana tuan-tuan, yang itu alam ghaib lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak cerita banyak alam ghaib ni, melainkan khabar daripada Nabi SAW barulah kita tahu. Okey? Wallahu alam. Saya rasa itu saja. Saya tak dapat jawab dengan tepat lah. Nak tahu ke mana tu, wallahu alam. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mengikhlaskan niat kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan majlis pertemuan kita pada pagi ini mendapat kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jadi hadirin semua,
Saya rasa itu saja.